Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasugul khair ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Makana bikum min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى amal ba'du. InsyaAllah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan sambung semula lagi, iaitu hadis yang ke-36. Masih lagi di dalam hadis yang ke-36 membicarakan daripada tentang menunaikan akan hajat-hajat orang-orang muslimin. Ini salah satu bab yang disebut Imam Ad-Dumyati Al-Jurdani. Jadi insya-Allah taala kita dah sebut hadis ini diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannati. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nuzilat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man bata'a bihi 'amalahu lam yasra' bihi nasabahu. Rawahu Muslim bihadzal lafzu. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita sambung pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut iaitu wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Kita sampai situ dan hari ini kita akan sambung pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sampai situ. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan, maksudnya maksud salaka itu disebut lima adumiyati, maksudnya dakhala. Siapa yang masuk dalam satu jalan. Satu jalan ni sama ada hissi ataupun maknawi. Nampak tak? Hissi ataupun maknawi. Hissi seperti duduknya kita majlis ilmu untuk kita mengajar ataupun kita belajar. Nampak tak? Ataupun taklif ataupun kita sedang mengarang kitab. Itu juga disebutkan sebagai orang yang masuk dalam satu jalan ini. Jalan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaltamisu iaitu menempuh. Maksudnya menempuh di situ yatlubu wa yahsulu, iaitu menuntut. Menempuh di situ maksudnya menuntut dan juga memperoleh akan ilmu. Fihi yakni pada jalan itu. Nampak tak sama ada duduk dalam majlis ilmu? Jalan itu maksudnya jalan seperti majlis ilmu ataupun mengajar ataupun mengarang kitab. Di Imam Dumyati kata tiga-tiga ni dimasukkan tariqah yang disebut oleh Nabi SAW itu. Jalan apa? Jalan sama ada kita duduk dalam majlis ilmu,
Ini kita menjadi orang yang muta'alim, orang belajar ilmu. Ataupun kita tadris, kita yang mengajar. Nampak tak? Dan begitu juga tasnif, kita mengarang kitab. Maka Nabi SAW sebut siapa yang menempuh satu jalan, nampak tak? Yang mana yaltamisu menempuhnya itu iaitu mencari ataupun memperoleh fihi pada jalan itu, nampak tak? Ataupun kata ulama disebut dalam syarah ai fi ghayatihi au bisababihi, ataupun pada maksud untuk mencari ilmu ataupun pada sebab mencari ilmu. Jadi ada orang kadang-kadang memang betul-betul maksud dia memang nak pergi cari ilmu. Ada orang yang kadang-kadang dia nak pergi cari ilmu, dia nak cari ilmu tapi hanya sebab saja yang belum lagi masuk daripada majlis ilmu tersebut. Maksudnya apa? Ada niat nak majlis ilmu. Itu pun juga Nabi SAW kata, nampak tak? Yaltamisu fihi ilman. Ilman di sini maksudnya ilmu syariah. Bukan ilmu akademik lah. Ilmu syariat. Sama ada dengan mempelajari ilmu syariat, kata Imam Dumyati, ataupun mengarang ilmu itu. Maksudnya menulis ilmu itu. Maka Nabi SAW kata ganjaran dia apa? Siapa yang menempuh jalan satu ilmu tu, duduk dalam satu majlis ilmu, belajar ilmu, mengajar ilmu, ataupun mengarang kitab ilmu. Yang pentingnya ilmu itu adalah ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu agama. Nampak tak? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Taala akan permudahkan baginya itu jalan menempuh ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Jadi Allah Taala permudahkan dia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Disebut oleh Imam Dumyati wa arsyadahu ila sabilil hidayah. Allah bagi hidayah. Itu maksudnya. Jadi siapa yang pergi menuntut ilmu, siapa yang mengajar ilmu, siapa yang karang kitab ilmu syariah, maka Allah Ta'ala yang pertama sekali kata Imam Dumyati, Allah Ta'ala bagi dia hidayah. Penting tuan-tuan dan perempuan. Kita ni hidup, tuan-tuan dan perempuan, kita perlu hidayah. Setiap hari perlu hidayah. Kalau bukan kerana hidayah Allah Ta'ala, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita ni tak dapat buat kita kebaikan. Kita takkan tambah jadi orang baik, kita takkan tinggalkan maksiat. Kalau bukan ada sebab hidayah. Itulah maksudnya hidayah. Jadi sebab itu pentingnya kita menuntut ilmu ni. Ada orang, dia nak berubah, tapi tak nak pergi menuntut ilmu. Macam mana? Sebab nak datang hidayat Allah Ta'ala tu adalah dengan menuntut ilmu. Sebab tu ramai orang pergi hijrah. Ya betul, orang pergi hijrah. Tapi hijrah tanpa ilmu, batil. Salah. Hijrah itu. Barangkali mungkin di hijrah, dia berubah. Nampak tak? Sekejap saja. Ataupun hijrahnya sekejap saja. Sebab apa? Tak ada hidayah daripada Allah Ta'ala. Sebab tak ada ilmu. Sebab dia tak pergi belajar. Ataupun mungkin dia berhijrah, tetapi lama-kelamaan dia jadi bosan. Akhirnya berubah. Nampak tak? Sebab apa? Sebab tak ada hidayah daripada Allah SWT. Jadi hidayah ni penting. Jadi salah satu daripada mendatangkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa? Adalah menuntut ilmu. Jadi Allah Ta'ala ni bagi kepada kita ni setiap hari hidayah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadir majlis malam ni, duduk majlis ilmu, semayang berjemaah tadi. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan dapat pergi melakukan ketaatan. Semua tu datang daripada sebab hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu berkat ilmu tu kadang-kadang subhanallah dia menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah ni benda yang paling mahal. Sebab hidayah ni yang boleh bagi Allah saja. Tak ada siapa boleh bagi. Kita tak boleh nak bagi hidayah kepada siapa-siapa. Kalau Allah Ta'ala tak nak bagi hidayah kepada orang tu, dakwahlah kepada dia, tak akan berubah juga dia. Nampak tak? Jadi, tapi kita perlulah menyampaikan kebaikan agar hatinya terbuka dengan usaha ikhtiar hati dia itu agar dia itu dapat berubah dan menjadi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kerja dakwah kita buat. Akan tapi hakikat yang memberi hidayah itu Allah. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta. Nabi Muhammad, sungguhnya kamu tak boleh bagi hidayah dengan siapa yang kamu nak bagi. Tak boleh. Yang bagi hidayah itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu cabang untuk kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni itulah menuntut ilmu. Jadi hidayah ni benda yang paling mahal. Sebab itu Nabi SAW setiap kali itu, Nabi SAW setiap hari doa.
Setiap hari Nabi SAW doa minta hidayah. Allahumma inna salikal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, ya Allah, kami mohon kepada Engkau akan hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, dan juga kesejahteraan, wal afaf, kesejahteraan, perlindungan, wal afaf wal ghina, dan juga keperluan kepada Engkau, kekayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW doa dengan 4 doa. Jadi ulama kata tengok Nabi SAW minta yang pertama sekali apa tu? Hidayah, huda. Hidayah. Itu yang pertama sekali Nabi SAW minta. Jadi sebab tu majlis ilmu, menuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu, itulah asbab yang Allah Ta'ala akan tambahkan hidayah seorang itu untuk bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk yang kedua, Allah Ta'ala berikan, permudahkan seorang itu menempuh jalan syurga, kata Imam Dumyati, wa ta'atu al-musilina ilal jannah. Iaitu ketaatan, Allah Ta'ala akan bagi orang itu jadi taat kepada Allah. Macam mana orang tu dia nak taat kepada Allah tapi ilmu tak ada. Jadi sebab tu orang yang taat kepada Allah ni adalah orang yang berilmu. Kalau dia ada ilmu, dia pasti boleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia kenal. Kita ni kalau tak kenal, maka kita takkan cinta, kita tidak akan kasih. Tapi bila kita kenal, maksudnya kita tahu itu ilmu, kita tahu apa yang Allah janjikan kita, kita tahu apa yang Allah Ta'ala janjikan dan Allah Ta'ala ancam kalau kita tinggalkan apa yang diperintah oleh Allah, maka ketika itu kita akan jadi orang yang takut nak meninggalkan sesuatu daripada perintah Allah. Jadi sebab tu ramai orang jadi jahil, ramai orang buat maksiat, ramai orang jadi derhaka dengan Allah. Sebab apa? Sebab kejahilan mereka itu sendiri. Sebab tak ada ilmu. Nampak tak? Jadi sebab itu pentingnya ilmu ini, dia juga akan menambahkan ketaatan. Yang mana kata Imam Dumyati, ketaatan itu akan menyampaikan seorang kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud kedua. Jadi siapa yang menuntut ilmu, yang pertama Allah bagi hidayah kepada dia. InsyaAllah. Apa pun, sehingga para ulama kata kalau orang yang menuntut ilmu ni insya-Allah tak sesat. Walaupun zaman sekarang ni kita tengok ramai orang-orang yang terperdaya dengan fitnah akhir zaman. Kan? Kita takut tuan-tuan, kita hidup di akhir zaman, kita tengok ramai orang keluar daripada Islam. Ramai tak? Ramai. Nampak kita tengok di TikTok, kita tengok di pelbagai social media, ada orang sanggup mencerca Islam itu sendiri. Sanggup mencerca hukum Allah Subhanahu wa taala sendiri. Islam namanya berbinti Islam, di IC tulis tuan-tuan perempuan Islam. Akan tapi dia sendiri memerangi Islam. Sebab apa jadi macam tu tuan-tuan perempuan? Sebab tak ada ilmu. Itu betul Nabi SAW telah menyebutkan. Kata Nabi SAW, satakunu zaman, kata Nabi SAW, satakunu fitnatan yusbihu rujulan mu'minan wa yumsi kafiran illa man ata'allahu ilm. Atau kama qala Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, akan datang satu zaman, kata Nabi SAW, yang mana zaman tersebut datang satu fitnah akhir zaman, kata Nabi. Fitnah apa ni? Fitnah cinta dunia, cinta pangkat, macam-macam lah. Nampak tak? Menyebabkan fitnah tersebut, kata Nabi SAW, yusbihu rujulan mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang lelaki, yusbihu rujulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang lelaki, ini seorang manusia, bila waktu pagi beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsi kafiran, tetapi bila waktu petang dia jadi kafir, kata Nabi. Nak katanya Nabi SAW mengkiaskan begitu cepatnya akhir zaman ni orang keluar daripada agama Islam. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Nak begitu cepat ni tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini banyak berlaku di negara kita, di tempat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang kita tahu, yang kita tak tahu berapa banyak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itu subhanallah. Ngaji ilmu agama ni penting. Kalau tak mengaji tuan-tuan dan puan-puan, kita jadi orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam takut-takut. Seorang itu beriman pada waktu pagi tapi waktu petang maka kafir kepada Allah. Illa man ata'allahu ilma, kecuali orang yang Allah Taala kurniakan ilmu, selamat. Siapa yang dikurniakan ilmu oleh Allah Taala, Allah bagikan kepada dia ilmu, maksudnya dia usaha mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala selamatkan dia daripada fitnah. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itu kita akhir zaman ni, apa persediaan kita? Ilmu agama.
Ilmu agama. Kita nak dapat hidayah daripada Allah, nak jaga iman kita, ilmu lah. Itulah benda yang paling kita utamakan. Nampak tak? Itu akhir zaman perlukan akan ilmu. Yang kedua, kata Imam Dumyati, siapa yang mempunyai ilmu, nampak tak? Maka begitu juga Allah Ta'ala akan permudahkan dia melakukan ketaatan. Yang ketaatan tersebut boleh dia senang masuk dalam syurga Allah. Sebab tu Nabi SAW kata, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah Ta'ala akan permudahkan bagi orang tersebut menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala bagi mudah dia melakukan amal soleh. Yang mana amal soleh itu akan membuahkan, menghasilkan rahmat Allah Ta'ala di yaumul qiyamah, dan akhirnya dia masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu pentingnya kita menuntut ilmu. Aw annahu yujazihi ala fi'lihi bitashil dukhulil jannati bihaitsu la yahsulu lahu masyaqqah min musyaqi yaumil qiyamati. Kata Imam Al-Dumyati, ataupun maksud Allah Ta'ala permudahkan seorang itu menempuh ke dalam syurga Allah Ta'ala, maksud yang ketiga, iaitu Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran di atas perbuatan dia. Kerana yang ni atas perbuatan dia pergi menuntut ilmu, di atas perbuatan dia pergi mengajar, di atas perbuatan dia itu mendengarkan ilmu ataupun menulis ilmu. Mengarang kitab ilmu syariat, yang khususnya ilmu agama lah, maksud di sini hadis ni ilmu agama, maka Allah Ta'ala juga akan beri dia ganjaran untuk dia itu senang masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bihaitsu la yahsulu lahu masyaqqah, sehingga sekira-kira tiada kesusahan. Nampak tak? Yang mana pada hari kiamat penuh dengan kesusahan. Jadi orang yang menuntut ilmu ni, tuan-tuan dan puan-puan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya yang ketiga, Allah Ta'ala memudahkan masuk syurga, maksudnya mereka ni senang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu orang ahli ilmu ni, tuan-tuan dan puan-puan, mereka ni adalah mempunyai darjat-darjat yang tertinggi. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan, inna dina indallahi al-Islam. Apa? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa? Apa tu Allah Ta'ala sebut? Syahidallahu annahu la ilaha illahu huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan kecuali Dia, dan juga para malaikat juga menyaksikannya, dan juga ahli ilmu. Ahli ilmu. Kata Imam Al-Ghazali, lihat Allah Ta'ala memuliakan orang-orang ahli ilmu ni, sehingga Allah Ta'ala telah pun menggabungkan nama Allah, kemudian nama para malaikat Allah, kemudian nama ahli ilmu. Jadi sebab tu orang yang menuntut ilmu ni, mereka tu mempunyai darjat yang sangat tinggi. Bila masuk syurga, mereka lah menjadi orang yang paling tinggi sekali di dalam darjat-darjat ahli syurga. Sebab itu disebutkan dalam hadis, disebutkan satu riwayat, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mewahyu kepada Nabi Ibrahim, mengatakan, ya Ibrahim, inni alim wa uhibbu kulla alim. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku ini sangat alim. Maksudnya bersangatan alim, maha mengetahui. Dan aku ini sangat menyukai kepada setiap orang-orang yang alim. Jadi orang yang alim tu kekasih Allah, wali Allah. Jadi siapa yang menuntut ilmu Allah Ta'ala ni, tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, darjat kat syurga tinggi, darjat kat dunia pun tinggi. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran lain, Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, apa tu ayat tu? Allah Ta'ala sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata apa tu Allah Ta'ala, Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Dan juga orang-orang yang diberikan ilmu beberapa darjat. Dalam tafsir disebutkan, di antaranya tafsir Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mentafsir ayat ini. Dia kata, sungguhnya darjat seorang mukmin abid dan juga darjat seorang alim. Nampak tak? Seorang alim dan darjat seorang abid ahli ibadah yang mukmin itu jauh bezanya, itu seperti 500 tahun perjalanan. Dan satu darjat ke satu darjat, nak sampai satu darjat ke satu darjat, 500 tahun, seperti 500 darjat.
Dan satu darjat nak sampai satu darjat ke satu darjat yang lain, bayangkan, nampak tak, satu darjat nak sampai ke satu darjat itu memakan masa 700 tahun. Jauh beza orang beriman, yang mukmin, yang abid, ahli ibadah dengan orang ahli menuntut ilmu, itu 500 darjat. Dan satu darjat dengan satu darjat itu memakan masa 700 tahun. Punya jauh. Level kita dengan ulama'-ulama'. Jadi sebab itu subhanallah tak ada orang boleh challenge para ulama ahli ilmu. Ya, ahli ilmu ni kekasih Allah, wali Allah. Kata guru saya Al-Habib Muhammad Redha Bayhaya, dia kata apa? Dia kata ahli ilmu ni wali Allah. Ulama'-ulama' ni walinya Allah Ta'ala. Wali. Kasihnya Allah Ta'ala. Sebab apa kata Imam Syafi'i? Dia kata, "Lau lam yakun al-ulama' min awliya'illahi la'alamu anna lillahi waliyan." Atau kama qalahu Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalaulah bukan para ulama' tu yang jadi walinya Allah, maka aku tak mengetahui lagi bahawasanya Allah Ta'ala itu ada wali. Maksudnya, ulama' tu pastilah wali Allah Ta'ala. Siapa yang ulama', subhanallah, itulah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni jadilah orang yang menuntut ilmu. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu ni bawa kita mudah masuk syurga. Nampak tak? Jadi pentingnya kita menuntut ilmu. Yang pertama sekali, ilmu yang wajib kita belajar, itulah ilmu usuluddin. Ilmu tauhid, ilmu sifat 20. Penting tuan-tuan dan puan-puan. Yang akhir zaman, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fitnah akhir zaman tu seperti kaqata'al lail madlum, seperti daripada malam yang gelap tak nampak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak nampak fitnah masuk sini. Ini zaman-zaman tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok dipanggil oleh Habib Abu Bakar ini, zaman sekarang ni adalah zaman al-istinfar. Zaman merundumnya ekonomi. Makin jatuh ekonomi, tuan-tuan dan puan-puan. Berapa ramai orang yang diuji dengan kesusahan ekonomi, akhirnya batal iman. Sanggup keluar agama lain. Penting, tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar ilmu usuluddin. Ilmu tauhid. Untuk mengukuhkan tauhid kita. Bukan sekadar kita nak belajar ilmu teori, Allah tu wujud, qidam, baqa', mukhalafatul hawadis. Bukan sekadar kita nak tahu tu saja. Tapi kita nak amal tauhid itu. Kita nak amal betul-betul. Time kita susah, kita tahu Allah wujud. Allah Ta'ala tu wujud. Allah Ta'ala sentiasa ada dengan kita. Itu tauhid. Yang sepatut kita, bila belajar, kita dapat merasakan begitu. Bila kita susah, time tu kita tahu Allah tu pemberi rezeki. Sentiasa Allah bagi rezeki kepada hamba-hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada benda yang melata di muka bumi kecuali Allah bagi rezeki. Itu ketauhidan yang patut kita kena belajar, tuan-tuan dan puan-puan, dan kita praktik dalam kehidupan kita. Tapi kalau orang tak belajar ilmu tauhid, macam mana nak survive, tuan-tuan dan puan-puan? Itu saya ceritanya benda yang berkenaan dengan diri kita. Benda yang luar daripada itu. Dengan fahaman yang bermacam-macam. Kita tengok hari ni, ada fahaman Wahabiyah, ada fahaman Syiah, ada fahaman macam-macam dah. Kita tengok. Baru-baru ni ajaran Sihab dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, macam-macam. Ada juga pengikut-pengikutnya. Jadi kita takut. Macam mana kalau kita yang terjadi di kalangan mereka. Nampak tak? Nabi SAW sebut sesungguhnya umat Yahudi terpecah sehingga 71 golongan. Hanya satu saja masuk syurga. Dan sesungguhnya umat Nasrani terpecah kepada 72 golongan. Hanya satu saja firqah yang masuk syurga. Nampak tak? Dan kata Nabi SAW, innal ummati sataftariq ila salasawasaba'ina firqatan. Sehingga kepada 73 golongan, kata Nabi SAW, hanya satu saja yang masuk ke dalam syurga. Maka sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah yang satu itu?" Maka kata Nabi SAW, "Ma'ana alaihi wa ala ashabi." Apa yang aku pegang dan juga para sahabat aku pegang. Akidah Nabi, akidah para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah jumhur para ulama, jumhur para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak?
Jadi akhir zaman ni kalau ada akidah-akidah yang minoriti, tuan-tuan dan puan-puan, bahaya. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, innal ummati la tajtami' ala dhalalah. Sungguhnya umat aku ni tidak berhimpun di atas kesesatan. Jadi alhamdulillah kita tengok mana-mana negara, kebanyakannya itu alhamdulillah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Majoriti Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka bermadhab Syafi'i, ada Hambali, ada Hanafi, dan kebanyakannya adalah akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah seperti Malaysia, seperti Indonesia. Indonesia adalah umat Islam yang paling ramai. Dan alhamdulillah kebanyakan di Indonesia semuanya bermazhab Syafi'i dan Asy'ariyah al-Maturidi. Alhamdulillah, syukur Allah. Ini ilmu tauhid wajib kita kena belajar. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, ilmu ni dua ilmu yang tidak boleh seorang mukallaf untuk meninggalkannya. Tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Maksudnya dia tak boleh tinggalkan ilmu itu. Kalau dia tinggal, berdosa besar. Yang pertama, al-ilmu ma la yusihul iman illa bihi, iaitu ilmu yang tidak sah keimanan seorang kecuali dengan menuntut dia. Apa? Ilmu tauhid. Jadi kalau kita belum pernah khatam kitab sifat 20, pergi mengaji. Pergi cari ustaz-ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, belajar. Kita kena belajar, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan, bahaya. Sebab para ulama mengatakan kalau ilmu tauhid ni bukan ilmu taklidiyah. Ilmu yang kita taklid ikut cara buta. Kenapa kamu beriman pada Allah? Sebab bapak saya beriman. Nampak tak? Dan dia ulama mengatakan sah iman dia. Nampak tak? Jumhur ulama kata sah iman dia, tetapi dalam bahaya. Dan kalau tak belajar, dia dalam keadaan berdosa dan fasik. Fasik, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang tak pergi belajar ilmu tauhid. Dia ada kemampuan, ada akal untuk berfikir, dia mukallaf, dia sihat tubuh badan dia, ada ulama berhampiran dia tak pergi belajar, tak khatam. Kata ulama, akidah dia dalam akidah yang bahaya. Bahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Itu ilmu pertama. Yang kedua, ilmu fiqh. Al-ilmu ma la yusihul ibadah. La yusihul ibadah illa bihi. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, ilmu yang kedua iaitu ilmu yang tidak sah ibadah seorang kecuali dia menuntut ilmu itu. Tu ilmu fiqh. Berapa banyak kita solat masih tak betul. Wuduk masih tak betul. Bahkan istinja masih tidak betul. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak ibadah? Macam mana kita nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau daripada basic ibadah kita tak tahu. Kata Imam Hasan Al-Basri, zaman Hasan Al-Basri ni, Imam Hasan Al-Basri ni zaman sebaik-baik kurun. Dia adalah kurun yang ketiga. Yang Nabi SAW sebut sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian kurun setelah itu, kemudian kurun setelah itu. Imam Hasan Al-Basri kurun yang ketiga yang Nabi SAW sebut. Yang setelah itu yang kurun ketiga. Maka kata ulama, Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu ni, dia kata zaman aku ni, dia kata salah satu kalam dia kata zaman aku ni, kalau kamu ambil 1 dirham, 2 dirham, kamu bagi kepada orang-orang yang lain, kamu beritahu kepada dia dengan 1 dirham dan 2 dirham ni apa yang dia boleh buat daripada duit tersebut. Maka mereka akan kata 1 dirham kamu boleh buat ni, kamu boleh buat ni, kamu boleh buat ni, kamu macam-macam boleh sebut perihal dunia. Nak menggambarkan, dia kata nak ceritanya masyarakat zaman dia, orang Islam zaman tu. Itu zaman tu kan, dia kata semuanya boleh cakap dengan 1 dirham, 2 dirham boleh cerita, macam-macam boleh buat. Wa insalnahum, kalaulah kami bertanya kepada mereka anisyuruti solat, tentang syarat solat, berapa banyak syarat solat, kata Imam Hasan Al-Basri, mereka tak boleh jawab. Itu zaman dia tau. Itu zaman Imam Hasan Al-Basri, dia kata macam tu. Bayangkan kalau zaman kita ni, tuan-tuan dan puan. Bayangkan tuan-tuan dan puan, betapa beratnya umat ni kalau tidak menuntut ilmu. Jadi kesedaran kita ni penting. Tuan-tuan dan puan, kalau kita tak menuntut ilmu, kita tak betulkan diri kita, tuan-tuan dan puan, berbahaya. Kerana tuan-tuan dan puan, orang-orang yang tidak ada ilmu, macam mana dia nak dapat hidayah pada Allah, dan macam mana dia nak dapat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menambahkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu menuntut ilmu ni penting. Saya baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan seorang yang berilmu.
Kata Nabi SAW, "Wa li'alim wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin." Nabi SAW bersabda, benar-benar orang yang alim itu, kata Nabi SAW, lebih ditakuti, lebih berat di atas syaitan. Maksudnya lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang abid. 1000 orang abid ni, tuan-tuan dan puan, maksudnya ahli ibadah. Itu tak takut syaitan. Yang paling takut syaitan, seorang alim. Seorang saja alim, maka syaitan dah takut dah. Sebab apa? Kalau seorang alim ni, nampak tak? Kalau seorang alim ni, dia ada ilmu, maka dia boleh membetulkan 1000 abid. Tapi seorang 1000 abid, belum tentu boleh membetulkan satu orang daripada seorang abid. Maksudnya ahli ibadah, betul ahli ibadah, ya ahli ibadah, tapi tak ada ilmu. Walaupun 1000 orang cuba betulkan, belum tentu boleh betulkan seorang daripadanya. Tapi seorang alim, kata Nabi SAW, lebih ditakuti oleh syaitan. Sebab apa? Seorang alim ni boleh ajar 1000 orang abid, boleh jadi betul ibadah. Itu yang dimasukkan di dalam hadis itu, kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Walau anna abidan mata fil Islam, ma naqasa minal Islam illa syakhsahu." Kata Nabi SAW, kalaulah seorang abid itu mati di dalam Islam, maksudnya mati dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, ma naqasa minal Islami illa syakhsahu. Kata Nabi SAW, maka tidak akan mengurangkan Islam itu sedikit pun. Kecuali syakhsahu, kecuali orang Islam. Contoh ada 1 juta umat Islam dekat kampung ni, contohlah. Banyak sangat 1 juta, 1,000 Ustaz. 100,000 dekat kampung ni, contohlah kita kata. Mati seorang, tapi dia ibadah, ahli ibadah, bukan alim. Maka akan hanya berkurang 99,999 saja. Maknanya kurang 1. Itu kata Nabi SAW. Walau anna aliman mata, kata Nabi SAW, kalaulah seorang alim itu meninggal dunia, mata, kata Nabi SAW, la faqadatul ammatan nas, nescaya manusia seluruhnya akan kehilangan besar orang alim tersebut, mendapat kehilangan yang besar. Nampak tak? Maka kalau orang alim seorang meninggal, tuan-tuan dan puan, itulah musibah. Sebab itu kalau tuan-tuan guru dah tua-tua, tuan-tuan dan perempuan, dia ada kuliah, dia masih larat pergi mengajar, pergi menuntut ilmu. Sebab ilmu itu akan mati, tuan-tuan dan perempuan, kalau orang tak pergi menuntut ilmu itu. Ya, ilmu itu mereka catat dalam kitab, mereka catat dalam PDF, mereka tulis dekat macam-macam social media dan sebagainya. Ya, ada ilmu, kita boleh lihat, kita boleh baca, tapi belum tentu kefahaman kita faham apa yang difaham oleh ulama. Sebab itu kata ulama, al-ilmu fi sudur, al-ilmu laisa fi al-ilmu fi sudur laisa fi sudur. Lebih kurang itu pepatah Arab mengatakan apa? Ilmu itu adalah pada hati, pada hati ulama, bukan pada sutur lembaran-lembaran. Nampak tak? Takkah kita tengok orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi itu Allah Ta'ala merumpamakan mereka itu seperti keldai yang membaca kitab Taurat. Apa tu? Mathalahum kamathalil himariyah milu asfar, kan? Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala merumpamakan orang-orang Yahudi itu, mereka baca kitab, ya betul baca kitab, tapi mereka baca kitab seperti keldai yang hanya memikul kitab, tak faham. Tak faham pun. Mereka hanya baca-baca, mereka tak faham. Sebab apa? Sebab ulama dia pun sesat. Sebab bukan ada ahli ilmu yang sempurna. Tuan-tuan dan perempuan. Jadi begitulah nak katanya, kita ni tuan-tuan dan perempuan, ilmu ni adalah pada hati ulama. Pergilah mencari ilmu, tuan-tuan dan perempuan. Dalam hadis Nabi SAW sebut dalam hadis, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan secara tiba-tiba pada manusia. Tetapi Allah Ta'ala itu mencabut ilmu itu dengan Allah Ta'ala mencabut nyawa para ulama. Jadi Allah Ta'ala menghilangkan ilmu itu dengan cara Allah mencabut ulama, mematikan ulama. Bila mati ulama, matilah ilmu. Bab hari ni kita tengok orang-orang yang boleh mengajar kita tentang bab faraid. Tak semua orang boleh belajar. Mengajar. Dan faham betul-betul bab faraid. Nampak tak? Kita tengok betul-betul. Ni salah satu ilmu yang akan hilang. Dan berapa ramai hari ni orang yang tahu tentang ilmu falak. Itu ilmu Allah Ta'ala. Tak semua orang, hatta ustaz-ustaz, tak semua orang belajar. Nampak tak? Itu semua ilmu Allah Ta'ala tu.
Kan? Tapi bila mati ulama, ilmu tu habis begitu saja. Nampak tak? Jadi sebab itu kita ni ada kesempatan duduk dengan tuan-tuan guru, para habaib, para ulama, para masyaikh, pergi menuntut ilmu tuan-tuan dan puan. Sebab bila mati mereka habislah, dah tak adalah ilmu tersebut. Kalau ada pun tuan-tuan dan puan, nampak tak? Itu apa tu, Allahumma salli Muhammad, itu tidaklah lagi jernih dan juga cantik. Ada orang kata, pepatah Melayu kata, patah tumbuh hilang berganti. Kan? Betul. Patah tumbuh hilang berganti. Kata ulama, kalau mati ulama itu tumbuh juga. Patah tumbuh. Tapi kalau dah hilang, dah tak ada tuan-tuan dan puan, tak sama. Ya, memang bawakan tu betul. Bolehlah sampai ke kita. Tapi tak sama. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia yang paling alim. Adakah ada setelah daripada itu ada yang sama seperti baginda? Buktinya seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Abu Bakar. Nampak tak? Yang bukan Nabi, tapi tak sama. Begitu juga Imam Syafi'i. Tak zaman sekarang selevel seperti Imam Syafi'i. Ya ada, berterusannya ada, tapi tak sama. Jadi sebab tu masih lagi tersisa para ulama kita pergi cari. Belajar dengan mereka. Itu kata Nabi SAW, maka semua umat kehilangan. Kalau seorang alim itu mati, maka semua ingat, seluruh umat akan kehilangannya. Nampak tak? Kata Nabi SAW lagi dalam hadis, wa ma naqasa alimun min al-ard illa saluma fil Islam sulmatan la yasudduha ahadun ma ikhtalafa al-lail wan nahar. Kata Nabi SAW, dan tidaklah berkurang seorang alim, yakni matinya, berkurang orang-orang alim di muka bumi ini, kecuali akan berlubanglah Islam itu. Nampak tak? Akan lubangan yang tidak boleh ditampal lubang tersebut itu seseorang pun. Nampak tak? Walaupun berubah pagi dan juga malam. Jadi kalaulah seorang alim itu sudah meninggal, maksudnya ilmu itu sudah pun semakin berkurang. Nampak tak? Itu pentingnya. Ahli ilmu ni, tuan-tuan dan puan, pentingnya menuntut ilmu ni, tuan-tuan dan puan. Dan kata Nabi SAW, ala wa innal malaikata la tad'a jinataha li talibil ilmi radan bima yasna'u. Nabi SAW sebut lagi, dan ketahuilah oleh kamu, dan sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dilakukan penuntut ilmu. Jadi Nabi SAW menyatakan lagi tentang kelebihan orang menuntut ilmu ni, para malaikat akan menghamparkan sayap-sayapnya. Sayap-sayapnya itu kata para ulama tak perlu ditakwil, bukan makna doa, tetapi memang betul malaikat itu menghamparkan sayapnya. Walaupun ada ulama kata masuk hampar tu malaikat akan istighfar, tapi ada setengah ulama mentafsirkan secara makna hakiki, memang betul malaikat akan membuka sayap-sayapnya, menghamparkan untuk penuntut ilmu itu. Nampak tak? Dalam naungan mereka. Nampak tak? Sehingga kan ada satu kisah ni disebut oleh guru saya, Syekh Umar Za'za. Disebut ada seorang ahlillah kasyaf. Jadi satu hari tu ada penuntut ilmu datang berziarah kepada dia. Nampak tak? Lalu ahlillah kasyaf ni terus dicium dahi. Dia cium dahi pelajar tersebut, penuntut ilmu tersebut, sampai penuntut ilmu ni tanya, ya Syekh, kenapa kamu cium aku punya dahi dan sebagainya? Dia kata, tadi kamu berjalan, datang dalam perjalanan nak pergi menuntut ilmu dengan aku ni, ada malaikat yang menghamparkan sayap dia itu dalam naungannya, maka aku bau daripada bauan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kepalamu. Nampak tak? Jadi subhanallah. Jadi para malaikat tu menaungkan akan sayap-sayapnya, tuan-tuan dan puan, kepada penuntut ilmu. Kenapa? Kerana redha dengan apa yang dilakukan. Sukanya para malaikat tu apabila kita pergi menuntut ilmu. Sebab tu majlis-majlis seperti malam ni, tuan-tuan dan puan, ada malaikat-malaikat Allah. Dan malaikat Allah bukan hanya malaikat-malaikat yang biasa, tapi malaikat yang datangnya itu hanya saja ada majlis ilmu. Dan malaikat ini malaikat yang khusus daripada langit. Dia bukan duduk kat dunia. Dalam hadis Sahih Bukhari, kata Nabi SAW, inna lillahi malaikah sayahina fil ard.
Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai para malaikat itu yang meronda-ronda. Sayahina fil ard. Itu berpusing-pusing. Nampak tak? Itu ronda-ronda berpusing-pusing mencari majlis ilmu. Ada malaikat yang duduk kat langit, dia datang khas untuk tengok mana majlis ilmu. Mereka akan pergi. Kata Nabi SAW, maka mereka akan duduk majlis ilmu tersebut sampai habis. Jadi ada malaikat tu dekat dalam majlis ini. Dia akan duduk, tuan-tuan dan perempuan, dia akan tengok kepada kita. Semua apa yang kita buat. Kemudian kata Nabi SAW, dia pun naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bertanya, sedangkan Allah lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, Allah tanya, wahai malaikat, apa yang diperlakukan oleh hamba-ku yang kamu duduk tadi dalam majlis ilmu? Maka kata malaikat, ya Allah, mereka bertahmid, mereka bertahlil, yakni baca zikir, la ilaha illallah, bertahmid, alhamdulillah, mereka bertasbih dan mereka berdoa. Nampak tak? Dan mereka berlindung daripadamu, berlindung denganmu. Maka ketika itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai malaikat yang kamu duduk dalam majlis ilmu tersebut, apa yang mereka minta? Maka kata malaikat, wahai Allah, mereka minta syurga. Mereka minta syurga. Kata Allah Ta'ala, malaikat, apakah mereka pernah melihat syurga aku ni? Yang mereka minta sangat syurga ni, mereka pernah tak duduk? Pernah tak nampak syurga? Tahu ke di syurga macam mana? Kata malaikat, mereka tak tahu, ya Allah. Kata Allah Ta'ala, bagaimana kalau aku memperlihat mereka itu syurga? Kata malaikat, sudah pasti mereka akan bertambah lagi amal ibadah dan sekian-sekian. Maka kata Allah, apa pula mereka minta perlindungan daripadaku? Nampak tak? Maka ketika itu kata malaikat, wahai Allah, mereka minta perlindungan daripadamu supaya dijauhkan daripada azab api neraka. Kata Allah, apakah mereka pernah lihat neraka? Kata malaikat, tak pernah, wahai Allah. Kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat api neraka? Kata malaikat, sudah pasti mereka akan tambah takut dan pastilah mereka akan lebih lagi minta perlindungan daripada kalau Rasulullah SAW. Maka Allah Ta'ala pun panggil seluruh para malaikat yang ada di langit, menyatakan, ushidukum, saksikanlah, semua malaikat-malaikat, inni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampunkan dosa-dosa semua yang pergi majlis ilmu tadi. Maka ada satu malaikat kata kepada Allah, wahai Allah, sungguhnya tadi aku pergi dalam majlis ilmu, seorang ini dia tidak berniat nak pergi menuntut ilmu. Dalam riwayat dia hanya lalu. Ada juga dia duduk dalam majlis ilmu, tapi dia bukan berniat nak pergi menuntut ilmu. Ada dalam riwayat hanya lalu saja. Dia ada hajat yang lain dalam riwayat. Maka kata Nabi SAW, Allah Ta'ala pun berfirman, mengatakan, inni qad ghafartu lahu, aku pun ampunkan dosa dia. Maka Allah Ta'ala pun sebut dalam firman Allah Ta'ala menyatakan, humul qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka lah golongan-golongan yang mana tiada celaka, tiada kerugian apabila mereka duduk dalam majlis itu. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah majlis ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, yang dianggap sebagai penghapus dosa kita. Jadi pentingnya majlis ilmu ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kelebihan, macam-macam kelebihan daripada majlis ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kata lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walil midadi jarrad bihil aqlamil ulama'i afdalu indallahi min dami syuhada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demi sesungguhnya dan benar-benar sesungguhnya daripada tulisan tinta yang dituliskan oleh daripada para ulama, daripada pen dan pena mereka itu lebih afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada darah-darah orang-orang yang mati syahid. Jadi seorang ulama menulis kitab, tuan-tuan dan puan-puan, setiap dakwat mereka itu lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada darah seorang yang mati syahid. Sebab itu para ulama, kita tengok mereka betul-betul lumus menulis kitab, menulis kebaikan, menyampaikan ilmu dan sebagainya. Apa tak? Untuk mereka dapatkan daripada ganjaran-ganjaran seperti ini. Sebab kita ni mati, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada benda yang kekal kecuali tulisan kita. Nampak tak? Tu dalam syair disebut apa, dan syair tu dia kata apa? Dia kata setiap daripada perkataan itu pasti akan terhapus. Nampak tak? Setiap dari perkataan itu pasti terhapus. Bila kita cakap, hilang begitu sajalah. Boleh jadi kalau orang ingat, lupa-lupa. Nampak tak? Kecuali tu tulisan.
illa ma katabat yadahu, kecuali apa yang ditulis oleh tangan. Sungguhnya apa yang ditulis itu kekal. Sebab tu ulama-ulama mereka menulis kitab dan sebagainya. Jadi banyaklah tulis-tulis benda yang baik di Facebook, di Instagram. Ini kita boleh buat. Kita tulis kebaikan-kebaikan ilmu yang kita dengar, kita share. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak? Itu semuanya akan mengekalkan pahalanya apabila ada orang membacanya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah disebutkan. Kemudian Nabi SAW, kata Nabi SAW, wala yuwadduna ar-rijal qatalu fi sabilillahi ayyab'atsallahu yaumal qiyamah al-ulama. Dan sungguhnya orang-orang yang mati di jalan fi sabilillah, itu Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka itu nanti di kalangan para ulama di hari kiamat. Nampak tak? Lima yarawna min fadli ahli ilmi, kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak tak? Kerana para syuhada itu mereka melihat tentang kelebihan ahli ilmu itu tinggi dan dahsyat, sehingga mereka juga berharap mereka dimatikan dan dibangkitkan di kalangan para ulama. Nampak tak? Hebatnya sampai orang-orang mati syuhada, jihad fisabilillah, itu mereka berharap agar mereka itu dibangkitkan dengan para ulama. Nampak tak? Jadi orang-orang mati syuhada itu subhanallah, nanti kalau di yaumul qiyamah mereka itu dapat dibangkitkan dengan para ulama, barisan-barisan para ulama akan masuk syurga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni panjang, faman asaba ilma, barang siapa yang nampak tak, yang mendapat akan ilmu, asaba maksudnya tertimpa akan satu ilmu, maksudnya mendapat akan satu ilmu, faqad asaba khairat dunya wal akhirah, maka sesungguhnya dia telah pun mendapat akan dunia, kebaikan dunia dan juga akhirat. Siapa ada ilmu, selamat dunia dia. Tuan-tuan dan puan-puan, dunia ni jadi baik. Nampak tak? Kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak dunia, kena ada ilmu. Betul? Kita nak ada dunia, mesti kita faham macam mana nak raih bisnes kita lebih maju dan sebagainya. Semua tu ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kena ada ilmu. Wa man arada al-akhirah, dan siapa yang nak akhirat, kena ada ilmu juga. Jadi sebab tu orang yang dapat ilmu, maka baik dunia dan juga akhirat. Wa man azal ulama, dan Nabi SAW sebut yang terakhir sekali, barang siapa yang menyakiti para ulama, wa man azal ulama'a faqad barazallahu ta'ala bil muharibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memusuhi para ulama, menyakiti para ulama, maka Allah Ta'ala telah menzahirkan ke atasnya itu berpeperangan daripada Allah. Jadi siapa-siapa yang memusuhi para ulama, ahli ilmu ni, dia sebenarnya memusuhi dengan Allah dan Allah isytihar perang kepadanya. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, man azza waliyan, kata Nabi SAW, man adza waliyan lillahi faqad adantu biharbi. Kata Nabi SAW, siapa yang memusuhi seorang, walinya aku. Nampak tak? Jadi ulama-ulama ni wali. Kalau ulama-ulama hakiki itu walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab wali Allah Ta'ala itu, kata ulama, semuanya alim belaka. Jadi Allah Ta'ala tak jadikan mereka itu wali kecuali mereka itu sudah pun alim. Jadi sebab tu kita jangan sangka buruk. Dia tak ada title syekh, tapi dia wali. Kita kenal kewalian dia. Jangan main-main. Sebab Allah Ta'ala mengajar kepada dia itu kadang-kadang ilmu yang kita tak ada. Betul, ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan banyak kisah-kisah para ulama yang alim bertemu dengan wali-wali Allah Ta'ala yang ada ilmu laduni, mereka pun tak ada ilmu seperti ilmu-ilmu para wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terkenal dengan ilmu. Sedangkan mereka pada hakikatnya ilmunya lebih banyak daripada ulama-ulama yang masyhur. Sebab itu ada setengah patah tu, ni selalu Habib sebutlah, dia kata kam min masturin bi barakatil masyhur, kam min masyhurin bi barakatil mastur. Berapa ramai orang-orang yang ulama-ulama yang masyhur, yang terkenal itu dengan asbab mereka itu dapat keberkatan daripada wali-wali yang mastur. Wali-wali yang tak terkenal, yang ditutup, yang tak terkenal. Sebab tu kita tengok ada wali-wali Allah, ulama-ulama yang hebat-hebat ni, sebenarnya mereka dapat berkah daripada wali-wali yang tak terkenal, yang hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga setengah daripada hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh saja kenal mereka.
Nampak tak? Jadi sebab tu kita jangan pandang rendah. Kalau kita tahu dekat kampung ni ada orang yang soleh, kita tengok ulama pergi ziarah dia. Jangan, itu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada seorang wali Allah di Johor, namanya Habib Ali Batu Pahat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar, masyhurlah nama dia. Habib Ali Batu Pahat. Apa tak terkenal? Kenal tuan-tuan dan puan-puan. Orang kenal dia sebagai, kalau orang kampung tak kenal dia, orang kampung panggil dia Pak Arab, Pak Said, orang panggil dia. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ulama mana je saja zaman dia tak pernah datang. Siapa saja tak pernah datang, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pernah datang rumah dia, ulama-ulama besar. Habib Umar bin Hual Al-Atas itu pernah datang. Yang pernah datang rumah dia, Syed Muhammad Ali Al-Maliki. Yang pernah datangnya Habib Salim Asyatiri. Yang pernah datang rumahnya Al-Habib Abdul Qadir As-Saqqaf. Itu wali kutub pernah datang rumah dia. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Wali besar. Itu satu kisah tu, karamah dia. Disebut dalam kitab Manaqib Al-Habib Saleh Al-Idrus tentang Manaqib Habib Ali Batu Pahat. Habib Saleh Al-Idrus ada karang satu kitab Manaqib. Ada seorang pilot, kisah masyhur. Itu dia selalu bawa flight dia, kapal terbang itu lalui betul-betul koordinat tu atas ni adalah rumah Habib Ali. Setiap kali lalu nampak cahaya naik ke langit, nampak cahaya naik. Akhirnya satu hari betul-betul dia dah tengok koordinat tu kat mana, akhirnya betul-betul tepat di rumah Habib Ali tersebut. Ternyata ni rumah seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah nak zahirkan, Allah nak tunjuk macam tu lah. Kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, jangan kita perangi ulama. Jangan kita sakiti para ulama. Setengah daripada pepatah ulama, kalangan ulama mengatakan bahawasanya darah ulama itu beracun. Darah ulama itu beracun, tuan-tuan dan puan. Jadi kalau siapa yang menyakiti ulama, tak lama dia. Tak lama, jaga-jaga. Sebab Allah perangi dia, tuan-tuan dan puan. Nampaklah. Jadi sebab tu kita jangan pernah mengutuk ulama. Saya kadang-kadang nampak tak, ada netizen yang kadang-kadang lancang. Kadang-kadang ada fatwa-fatwa para masyaikh yang keluar fatwa yang sebagainya sini. Yang netizen tak pernah belajar ilmu, tak pernah belajar. Kalau tanya dia bab fiqh pun banyak benda yang tak boleh jawab. Tapi baru-baru ni dia keluarkan, netizen sendiri komen. Dia kata syekh ni kena pergi mengaji lagi. Padahal dia netizen. Nampak tak? Bila tengok kat profil tu, kerja sebagai cikgu, kerja sebagai engineer. Dia boleh cakap dekat seorang ulama macam tu. Bayang ni akhir zaman, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Jadi netizen lebih nak jadi bijak, lebih pandai daripada ulama. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, kita jangan mempertikai para ulama, tuan-tuan dan puan. Sebab para ulama itu subhanallah, mereka adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pewaris Nabi. Nabi SAW mengatakan bahwasanya al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Innal anbiya la yuwarisu dinara wala dirhaman wa innama yuwarisu ilma. Semuanya para nabi itu tak mewariskan dirham dan juga dinar dan juga dirham. Nampak tak, berupa wang, harta, tetapi mereka para nabi mewariskan ilmu. Jadi nak dapat ilmu itu daripada ulama. Jadi insya-Allah taala inilah disebutkan nampak tak tentang kelebihan ilmu. Begitu juga kita kena menghormati para ulama, ahli ilmu yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita ditambahkan ilmu dan kita cinta ilmu sebagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis, kun aliman au muta'alliman au muhibban au muhibban wala takunu rabi'an fatahlah. Kata Nabi SAW, jadilah kamu orang alim. Tak jadi orang alim, jadilah orang belajar menuntut ilmu. Kalau tak jadi orang yang belajar menuntut ilmu, jadilah orang yang cinta ilmu. Khidmat dengan para ulama, cinta dengan ilmu. Cinta dengan ilmu ni penting, tuan-tuan dan puan. Kata Imam Syafi'i dalam satu-satu kalamnya, mala yuhibbul ilma, siapa yang tidak cinta kepada ilmu, la khaira fihi. Orang itu tidak ada sedikit kebaikan pada dia. Nampak tak? Kata Imam Syafi'i lagi, wala yakunu bainaka wa bainahu ma'rifatan wala sadaqah. Maka kata Imam Syafi'i, maka tidak perlu ada di antara kamu dan di antaranya ma'rifat. Tak perlu kamu kenal dia. Kalau orang ni dia tak cinta kepada ilmu, tak apalah nak kenal dengan dia, wala sadaqah, dan jangan kamu percaya kepada orang. Orang kalau tak ada ilmu, tak suka kepada ilmu, benci kepada ilmu, benci kepada para ulama, itu kata-katanya tidak boleh dipercaya, tidak boleh dipercaya. Itu kata Imam
Imam Syafi'i. Kenapa kata Imam Syafi'i? Fa inna hayatul qulub, kerana sungguhnya kehidupan, hidupnya hati itu, kata Imam Syafi'i, fa innahu hayatul qulub, kerana ilmu itu, kata Imam Syafi'i, hayatul qulub, dia merupakan daripada kehidupan hati kita. Benda yang menghidupkan hati kita, ilmu. Kata Imam Syafi'i, wa misbahul basair, dan juga lampu, cahaya kepada basair, penerangnya hati, pandangan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kalau kita tak ada ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, habis. Kalau kita tak cinta kepada ilmu, tak cinta kepada ahli ilmu, rugilah kita. Sebab yang boleh syafaat kita ni para ulama juga. Kata Nabi SAW, yushfa' min ummati salasa, yang boleh memberi syafaat kepada umat aku ini 3 golongan. Yang pertama, al-anbiya, para nabi. Yang kedua, para syuhada. Yang ketiga, al-ulama, para ulama. Jadi kalau tak ada ulama yang kenal kita, hidup kita, sepanjang hidup kita puluhan tahun, tak ada ulama, tak ada ustaz yang betul-betul kenal kita, yang boleh doakan kita, alangkah ruginya kita. Jadi itu kalau ada ulama-ulama datang tempat kita, kita kenalkan diri kita, lihat kepada dia, biar dia lihat kita, minta doa daripada dia. Kerana mereka ni golongan-golongan yang tak pernah lupakan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah yang disebutkan, nampak tak, ahli ilmu, dan cinta ilmu, cinta kepada ahli ilmu. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita akan sambung lagi pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, hadis yang ke-36, iaitu man ijtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi ta'ala, seterusnya ila akhir hadis. Insya-Allah taala kita akan sambung lagi hadis ini pada minggu-minggu yang akan datang, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat. Nasallallahu taala an yanfa'ana bi'ilmin nafi wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim wa na'udzu billahi min ilmi la yanfa'. Allahumma zayyinna bittaqwa wal ilmi nafi' ya arhamar rahimin, wa zidna ilman nafi'an. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyin kama fahmi li nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wal ulama'il 'amilin wal awliya'is sadiqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim